Assalamualaikum adik-adik. Nama teacher Ainun. Hari ini teacher nak memperkenalkan satu konsep daya dalam sains. Okey, apa yang adik-adik faham tentang daya geseran? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua objek bersentuhan antara satu sama lain. Daya geseran sentiasa menentang melawan arah. Contohnya, cuba adik-adik letakkan kedua-dua telapak tangan begini. Okey, gosokkan tapak tangan adik-adik. Laju lagi. Okey, apa yang adik-adik rasa? Rasa panas kan? Okey, ini ialah haba yang terhasil apabila daya geseran terjadi. Untuk adik-adik tahu lebih lanjut, jom kita sama-sama tengok satu video yang teacher sediakan. Michael pergi ke taman dengan menunggang basikal. Dia lebih gemar berjalan ke sana kemari. Jadi, dia meninggalkan basikalnya di tempat letak kenderaan. Ketika dia sedang mula berjalan, tiba-tiba Michael tergelincir. Dia tidak perasan kulit pisang di atas jalan dan secara tidak sengaja terpijak kulit pisang tersebut. Dia terjatuh dan seluar jinnya menjadi kotor. Kemudian, Michael terfikir adalah lebih baik untuk pulang ke rumah dan menukar pakaian. Dia naik ke atas basikal dan mula mengayuh. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Dia mencengkam tuil brek pada gagang basikal. Michael berjaya menyelamatkan nyawa kucing tersebut dan dirinya sendiri daripada jatuh sekali lagi. Apakah kisah dalam cerita ini? Sama ada anda percaya atau tidak, punca semua kejadian ini adalah geseran. Geseran adalah sejenis daya yang dihasilkan antara dua permukaan yang bersentuhan. Geseran wujud antara kasut kita dan tanah yang membolehkan kita menjadi stabil. Arah geseran sentiasa berlawanan dengan arah gerakan suatu jasad atau objek. Apabila kita melangkah ke hadapan, daya geseran bertindak ke belakang. Apabila kita melangkah ke hadapan, kaki tidak tergelincir ke hadapan kerana gerakan tersebut ditentang oleh geseran. Geseran antara kasut Michael dan tanah dikurangkan oleh kulit pisang. Ini sebab mengapa dia jatuh. Arah gerakan roda basikal juga berlawanan dengan arah geseran yang dihasilkan apabila tuil brek digenggam. Mengapakah basikal tersebut tiba-tiba berhenti apabila Michael mengenakan brek? Geseran dihasilkan apabila brek dikenakan pada roda dan oleh itu basikal berhenti. Geseran menyebabkan suatu objek yang bergerak menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Roda sebuah basikal bergerak semakin perlahan apabila tuil brek dicengkam dan akhirnya berhenti. Adik-adik dah tengok video tu tadi? Okey, daya geseran mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Antara kelebihannya ialah kita dapat berjalan dengan selamat, dapat menunggang basikal, dapat mengasah pisau, dapat memegang objek, dan semua ini adalah mendatangkan faedah kepada kehidupan seharian. Untuk kekurangan dan kelemahan geseran pula ialah geseran ini akan menyebabkan tapak kasut kita haus. Okey, semua adik-adik mesti ada kasut kan? Tengok tapak kasut adik-adik bila adik-adik dah pakai 2-3 tahun. Mesti akan haus. Adik-adik akan jalan pun licin. Jadi, itu adalah kekurangan atau kelemahan geseran. Selain menghauskan permukaan, kasut atau objek, geseran turut memperlahankan serta menghasilkan haba yang tidak diperlukan.
Okey, untuk adik-adik tahu lebih lanjut tentang daya geseran, jom sama-sama dengan teacher kita buat satu eksperimen. Okey, kita perlukan buku. Buku ni untuk jadikan satah. Letakkan di sini. Kemudian teacher menggunakan rumput. Letakkan di sini. Separuh lagi biarkan kosong. Okey. Lagi satu. Kita gunakan 2 biji kereta mainan. Jom kita mulakan. Adik-adik, untuk eksperimen kali ini, hasil pembelajaran yang teacher mahukan ialah adik-adik dapat mengenal pasti apa itu daya geseran. Mengenal pasti bagaimana daya geseran terjadi dan mengaitkan hubungan antara geseran dengan kelajuan. Okey adik-adik, mari kita jalankan eksperimen kita. So, adik-adik rasa kereta mana yang akan bergerak lebih laju? Jom lakukan dengan teacher. Teacher namakan satu kereta di permukaan rumput ni sebagai kereta B, satu lagi kereta A. Okey. 1, 2, 3. Oleh kerana kereta B melalui satu permukaan yang kasar dan daya geseran yang tinggi, ianya telah memperlahankan serta memberhentikan kereta serta-merta, manakala kereta A berjalan dengan laju dan lancar. Adik-adik dah nampak? Kereta A bergerak lebih laju daripada kereta B. Sebab apa? Kereta B berada di permukaan yang kasar dan mempunyai daya geseran yang lebih tinggi berbanding kereta A. Jadi, semakin tinggi daya geseran, semakin perlahan sesuatu objek. Semakin kurang daya geseran, semakin laju pergerakan objek. Baiklah adik-adik, dengan eksperimen kita yang ringkas itu tadi, teacher mengharapkan adik-adik lebih memahami konsep geseran, daya geseran, bagaimana geseran terjadi dan bagaimana geseran mempengaruhi kelajuan sesuatu objek. Okey, sains ini adalah mudah kerana ia terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih adik-adik kerana meluangkan masa menonton video ini. Bye. Assalamualaikum.